Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Harap semua dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. Bertemu kembali kita di dalam subjek Fiqh Syahadah tahun 3. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks Fiqh Syahadah tahun 3 dan alat-alat tulis. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama baca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk tajuk yang terakhir di dalam buku Fiqh Syahadah, iaitu tajuk yang ke-15. Okey, tajuk yang terakhir, tajuk yang ke-15, iaitu indahnya hidup dengan iman. Okey murid-murid, cuba ulang semula. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Okey, yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab ataupun Al-Quran. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Baik, kemudian rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Okey. Jadi rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Baik, jadi hari ini kita akan masuk tajuk yang terakhir, indahnya hidup dengan iman. Murid-murid boleh buka buku muka surat 50. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran, murid dapat menyebut semula 4 kelebihan orang yang beriman. Apa kelebihan orang yang beriman ni? Yang kedua, menulis 5 kelebihan orang yang beriman. Yang ketiga, memberi 3 contoh cara meningkatkan keimanan kita dengan amalan soleh. Baik, jadi boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk 15, indahnya hidup dengan iman. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah An-Nahl ayat 97. Baik, orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh dan dia mengerjakan sembahyang serta membayar zakat, memberi zakat kepada yang memerlukan, maka mereka akan beroleh pahala
di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kebimbangan langsung dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Okey, baik kawan-kawan, kita mestilah bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi ditetapkan iman di dalam diri. Orang yang beriman pasti akan selamat di dunia dan akhirat. Jadi kita murid-murid alhamdulillah bersyukur kerana Allah masih lagi mengurniakan nikmat iman dan Islam kepada kita. Dua nikmat ni adalah nikmat yang paling besar sekali. Alhamdulillah kita lahir-lahir di dunia ni, kita dah memeluk agama Islam. Berbanding dengan APEC, dengan SAMI, dengan orang-orang kafir yang lain, mereka lahir bukan dari agama Islam. Tapi kita alhamdulillah lahir dah dari keturunan orang-orang Islam. Alhamdulillah, itu merupakan nikmat yang paling besar. Dan yang kedua, alhamdulillah Allah masih lagi memberi nikmat iman kepada kita. Kerana apa? Kerana nikmat iman inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Contohnya apa? Contohnya malu. Okey, sifat malu merupakan sebahagian daripada iman. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah, kan? Malu itu sebahagian daripada iman. Tanda orang itu beriman, dia mempunyai sifat malu dalam diri dia. Malu buat dosa, malu buat maksiat, malu buka aurat pada orang lain, pada orang yang bukan mahram. Jadi sifat malu itulah merupakan tanda seseorang itu ada iman di dalam dirinya. Okey, baik. Kelebihan hidup dengan iman. Apa kelebihan orang yang hidup dengan iman ni? Dalam diri dia ada ruh, ada iman. Tidak mudah terpengaruh dengan kejahatan. Contohnya kalau ada orang yang menghasut dia supaya mencuri. Kau ambil barang dia ni. Kau tolong pukul orang ni. Jadi orang yang tak ada iman dalam diri dia, dia akan terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan ataupun bisikan-bisikan syaitan. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kawan-kawan, ataupun apa-apa saja kejahatan yang ada depan matanya. Jadi bila orang itu beriman, dia tidak mudah terpengaruh dengan kejahatan sebab dia ada iman. Dia rasa Allah sentiasa menilai, menulis pahala, menulis dosa. Jadi dia takut nak buat dosa. Bila dia buat tu, perkara yang salah tu, Allah akan catat dosa dekat dia. Jadi dia takut nak melakukan dosa. Okey. Yang pertama itu, tidak mudah terpengaruh dengan kejahatan. Yang kedua, dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala. Allah kasihkan dia, Allah sayangkan dia, Allah cintakan dia. Siapa yang beriman, siapa yang jaga siapa yang menunaikan solat 5 waktu, contohnya dia ikut semua rukun-rukun Islam itu, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat, mengerjakan haji, dan semuanya lah, amalan-amalan yang kebaikan. Solat tu merupakan amalan soleh, mengaji Quran pun amalan soleh, membantu orang amalan soleh, mengerjakan haji merupakan amalan soleh. Semua tu ibadah-ibadah tu merupakan amalan soleh. Jadi bila kita buat amalan-amalan soleh tu, maka Allah akan kasihkan kita, Allah akan rahmatkan kita. Rahmat ni maksudnya belas kasihan Allah.
Yang ketiga, menjadi contoh masyarakat. Yang keempat, dikasihi. Yang kelima, mendapat kejayaan hidup. Dan yang keenam, sentiasa sabar dan tabah dengan ujian. Bila ada iman dalam diri kita, bila musibah ataupun ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan sentiasa sabar dan tabah dengan ujian tersebut. Baik, seterusnya muka surat yang terakhir, tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Yang pertama, orang yang beriman akan dirahmati oleh Allah. Betul atau salah? Jawapannya betul. Yang kedua, iman adalah nikmat yang besar, kurniaan Allah Ta'ala. Nikmat iman ni merupakan nikmat yang besar, yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Jawapannya betul. Yang ketiga, hidup dengan iman ini hanya sesuai kepada orang yang sudah tua. Orang tua je yang kena beriman. Orang muda tak perlu beriman pun. Jawapan dia salah. Yang keempat, masyarakat akan membenci orang yang beriman. Siapa beriman? Orang-orang manusia yang lain semua benci dekat dia. Betul atau salah? Jawapannya salah. Bila Allah suka seseorang itu, orang-orang lain pun akan suka. Bila Allah benci, Allah murka kepada seseorang itu, maka orang lain pun akan benci kepada orang tu. Jadi bila orang tu beriman, Allah akan suka. Bila Allah suka, masyarakat lain pun akan suka. Okey. Seterusnya, orang yang beriman akan semakin tabah apabila diuji. Jawapannya betul. Seterusnya, orang yang beriman sentiasa tekun dan sentiasa tekun dalam pekerjaannya. Tekun ni maksudnya buat sungguh-sungguh. Bila dia beriman, dia akan buat sungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Jawapannya betul. Dan yang terakhir, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang beriman dan bertakwa. Jawapannya betul. Jadi, Alhamdulillah, selesai murid-murid pembelajaran fiqh syahadah tahun 3. Ustaz Arab, murid-murid boleh ulang kaji semula, boleh baca semula dari tajuk awal sehingga akhir buku. Jadi, setakat di sini dulu untuk pembelajaran fiqh syahadah pada kali ini. InsyaAllah, mudah-mudahan murid-murid semua memahami apa yang diajar oleh Ustaz dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Sekian saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.